Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً رَبَّنَا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما
بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Farizan Zamrian, Hawa Karim, Maz Najwa, Badariah, Liza Amani, Nurin Mahmud, Zalilah Haji Ahmad, Jamila Abdul Karim, Engku Aduka, Zaliha Hasan, Syaliza, Salih Al-Syi Muhammad, dan semualah insyaAllah yang sudi untuk bersama dengan kita, Nur Raizan Ghazali, dan semualah yang sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini dan istiqamah dengan usratuna. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkatan dan kebaikan dan kesejahteraan kepada kita insyaAllah di dunia hingga akhirat insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian semua. Dan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin dan kita masih berada pada bab yang ke-65, bab mengingati mati sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan membatasi angan-angan. Dalam bab ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dihimpunkan hadis-hadis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk kita banyak mengingati mati dan untuk kita membataskan angan-angan. Banyak mengingati mati bukanlah menjadi penyebab kepada seseorang itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia meninggalkan urusan dunia dia, sampai langsung tak mau buat kerja apa, nak duduk dalam bilik saja, nak duduk kurung, duduk dalam masjid, sampai tak mau pergi kerja, sampai tak mau buat apa-apa. Bukan maksudnya macam tu. Banyak mengingati mati juga menyebabkan kita ni Allahumma salli alaihi sentiasa duduk dalam berusaha untuk melakukan yang paling baik dalam hidup kita. Beza dengan orang kafir, orang Islam, apa saja yang dia buat dalam hidup dia semuanya ada ganjaran pahala kalau dia ubah hidup dia jadi ibadat. Urusan adat dia ubah jadi ibadat. Mandi dia ada pahala, makan dia ada pahala. Saya Muhammad, dia buat apa pun dalam hidup dia akan jadi pahala kalau dia ubah niat dia daripada urusan kehidupan dia jadi ibadat. Maka itulah orang Islam. So maksud hidup kita ni tak sia-sia. Dia walaupun dia banyak ingat mati sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bekerja tak? Dia bekerja sebab kerja dia juga merupakan ibadat. Tengok ni saya. Kalau dia banyak ingat mati, dia makan tak? Dia makan juga. Sebab makan juga boleh jadi pahala untuk dia tambah ibadat kepada Allah SWT. Maka saya cakap bukannya dengan maksud ingat mati tu ada dengan tinggal semua benda. Ada. Baik, kita tengok ayat yang ke sallallahu alaihi Muhammad. Kita tengok pada Imam An-Nawawi rahimahullah, sebelum dia masuk pada hadis-hadis, dia susun dulu dalil-dalil pada Quran. So kita dah baca dari yang pertama 1, 2, 3, 4. Hari ini kita akan masuk ayat Al-Quran yang kelima yang disusun Allahumma salli ala Muhammad oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad.
Allahumma salli Muhammad. Terima kasih juga kita tak lupakan kepada tu. Siapa lagi ni? Ramai kita pagi ni, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Najwa, Ida Disember, ni ahlan wa sahlan. Salli Muhammad. Lagi siapa lagi? Yaya Lia, salli Muhammad. Nuradillah, Kamaruz Zaman, Wan Fazidah. Jarang sebut nama lah ni, sebab selalu tak sempat nak tengok. Lagi siapa lagi? Salli Muhammad. Nuradillah, Kamarudin, Nurin Mahmud, insyaAllah semualah. Allah Rabbi, Busu Rosnah, ahlan wa sahlan. Baik, Allah SWT. Tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, untuk makhluk Khairun Nizar, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Untuk maklumat, buku saya yang terbaru dah pun berada di pasaran, dah keluar dah. Buku terbaru bertajuk Umat Bertanya, Rasul Menjawab, soal jawab Nabi SAW dengan para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Soal jawab Nabi dengan para sahabat tanya soalan dan Nabi SAW jawab. Salli ala Muhammad. Baik, tu dah keluar dah. Nanti kita akan buka untuk order. Ahlan wa sahlan, Durrah Afiqah, ahlan wa sahlan. Alia Ginger, masya-Allah. Baik, Allah SWT. Tuan-tuan, bab mengingati mati dan membatasi angan-angan. Allah Azza wa Jalla juga berfirman. Jumpa tak tahu ya ayyuhalladzina amanu tu. Nampak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surah Al-Munafiqun ayat ke-9 hingga ayat ke-11. Ayat ni ambil pengajaran elok-elok. Ayat ni ayat peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang bakal berlaku. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti waktu seseorang itu berhadapan dengan maut. Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, mati kita ni ada dua jenis. Ingat tu. Setiap daripada kita ni semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap daripada menyawa mesti akan mati. Tak ada yang tak mati. Yang tak mati dia panggil immortal. Orang yang hidup sampai bila-bila. Tapi tak ada orang yang immortal. Semua orang akan mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan bila dia berhadapan dengan kematian, dia akan berjumpa salah satu daripada dua bentuk kematian. Dan dia bukan hak dia untuk memilih, tapi dia berusaha untuk mendapat. Yang pertama nama dia husnul khatimah. Yang keduanya nama su'ul khatimah. Tuan-tuan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kemarin dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemarin dulu ada seorang ustazah. Ada seorang ustazah, sallallahu alaihi Muhammad, nama dia Ustazah Taslimah. Ustazah Taslimah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia pagi tu 15 hari bulan September, main dululah kan, hari 17, dia sedang memimpin, Allahumma salli ala Muhammad, khatam Al-Quran dan juga bacaan doa tahlil. Tengah-tengah duk pimpin tu, elok sampai tang wa ilahukum ilahun wahid disebut. Kemudian dia pun wa ilahukum ilahun wahid, dia pun ubah dan dia meninggal. So subhanallah, perkataan dia yang terakhir itu ialah wa ilahukum ilahun wahid, surah Al-Baqarah ayat yang ke 136, yang bermaksud dan Tuhan kamu
adalah Tuhan yang Maha Esa. Tu sama macam subhanallah Muhammad, dia kata la ilaha illallah. Saya Muhammad. Kalau kita tengok balik sejarah hidup dia sallallahu alaihi Muhammad, dia buat apa? Dia istiqamah 20 tahun menjadi tenaga pengajar di Masjid Asy-Syafi'iyah dekat dengan Jakarta tu. Duk ajar orang Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik daripada kalangan kamu orang yang mengajar Quran, orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Jadi subhanallah Sayyid Muhammad tuan-tuan, untunglah kat dia. Dapat mati tu bukan senang-senang dapat macam tu. Tu bukan duk reka-reka cerita. Dekat Kuala Kerai baru ni tengah sembahyang, Allah jatuh pergi sujud elok aja. Dan kisah-kisah tentang orang mati husnul khatimah ni sangat banyak tuan-tuan. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Antaranya Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sallallahu alaihi Muhammad ini anak kepada Asma binti Abu Bakar. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, ini maksudnya kata apa? Amir ini cucu kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Dia ni siapa? Dia ni seorang muazzin. Waktu berada di akhir hidup dia, di tempat pembaringan dia sallallahu alaihi Muhammad, dah nampak macam dak sakaratul maut dah, tambah duk nazak dah, duk nampak macam lemah sangat dah. Waktu tu keluarga dia semua duduk di tepi-tepi dia, semua pakat-pakat duk menangis dah. Allahumma salli ala Muhammad, semua pakat duk menangis dah. Waktu dalam sakaratul maut tu tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu maghrib. Dia duduk nazak ni, dia tengah duduk sakit ni, dekat-dekat sakaratul maut dia ni. Lalu dia kata kat orang sekeliling dia, tolong bawa aku pergi masjid sah. Tolong papa aku pergi masjid. Semua sebab dia pun kata, nak pergi mana ni? Aku nak pergi masjid. Dia pun kata, kamu ni dah lemah sangat dah ni, dah teruk sangat, dah lemah sangat dah ni. Dia kata, aku dengar panggilan Allah, apakah mungkin aku tidak menyahutnya? Ni aku dengar Allah panggil ni, takkan aku tak pergi sahut kot. Lalu mereka pun bawa dia pergi masjid dan solat berjemaah bersama dengan imam. Dan pada sujud pada rakaat pertama dia pun meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Dia panggil apa? Husnul Khatimah. Mujahid bin Jabir Al-Makki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maula Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makhzumi, salah seorang tabi'in yang terkemuka, yang lahir pada 21 Hijrah, belajar tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq meriwayatkan daripadanya bahawa dia berkata, aku mengadap bacaan mushaf kepada Ibnu Abbas daripada awal sampai akhir sebanyak 3 kali dan berhenti pada setiap ayat untuk tanyakan tafsir kepadanya. Ni cara dia duduk mengaji dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nama dia Mujahid bin Jabir Al-Makki. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsauri berkata, bila sampai padamu tafsir daripada Mujahid, maka itu dah cukup untuk kamu. So bila kita duk baca ayat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, kita jumpa Mujahid menyebutkan, Mujahid dia inilah, dia belajar daripada siapa? Tok guru dia ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Bukhari juga bersandar pada tafsirnya. Imam Bukhari banyak menukilkan pendapatnya dalam kitab sahihnya. Imam Az-Zahabi berkata, para ulama telah sepakat atas keimaman Mujahid dan untuk berhujah dengan tafsirnya. Subhanallah, dia meninggal dunia di Mekah dalam keadaan sedang bersujud pada tahun 104 Hijrah pada usianya 83 tahun. Mati macam mana? Mati ketika sedang bersujud.
Al-Alamah Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Husni, seorang ulama besar dalam Islam. Dia seorang yang faqih dan zuhud. Di samping dia menghasilkan kitab-kitab, dia juga meringkas, mensyarah dan mentakhrihkan hadis dalam beberapa kitab. Dia meninggal dunia ketika sedang melakukan khalwah di Jami'ul Mizaz di Syaghur, dalam masjid. Sallallahu alaihi Muhammad duduk dalam masjid sedang berkhalwah. Khalwah ni ambil masa bersendirian dengan Allah. Dia duduk Sallallahu alaihi Muhammad macam kita ni pi masuk, kalau orang lelaki-lelaki ni dia pi i'tikaf di masjid, duduk berapa lama dia tak keluar-keluar, duduk dalam masjid tu. Sallallahu alaihi Muhammad dia panggil berkhalwah. Ada setengah ahli abid dia ada tempat khalwah sendiri di rumah dia, tempat dia ibadat. Dia tengah duduk khalwah dekat masjid di Jami'ul Mizaz di Syaghur. Selepas waktu maghrib pada malam Rabu 15 Jambil Akhir 829 Hijrah, Sallallahu alaihi wasallam dia meninggal sedang berzikir kepada Allah. Majlis pengkebumiannya dihadiri oleh ramai ulama. Mereka dan orang ramai berebut untuk mengangkat jenazahnya dan bertabaruk dengannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lagi al-faqih al-musyarik al-syekh al-allamah Muhammad Iwadh al-Yamani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad meninggal dunia ketika sedang sujud di dalam solat. Lagi Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi Al-Hasani, seorang daripada ulama Islam yang sangat gigih menyedarkan masyarakat Islam, menghabiskan hampir 3 suku usianya dengan perjalanan ilmu dan dakwah, menyeru umat Islam agar kembali teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Pada tahun kewafatannya, pada bulan Ramadan, dia tidak keluar berdakwah daripada bumi India. Ketika ditanya, dia menjawab, sudah 11 bulan kita sibuk dengan urusan ilmu dan dakwah, tibalah bulan untuk kita perbanyakkan amalan dan lebih taqarrub kepada Allah. Ketika bersiap untuk menunaikan solat Jumaat, dia bersama murid-muridnya sama-sama membaca surah Yasin. Nak pergi mayang Jumaat, baca surah Yasin dengan anak murid dia sampai ayat ke-11, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Dia pun rebah dan meninggal dunia bertepatan pada hari Jumaat 23 Ramadan 1402 Hijrah bersamaan 31 Disember 1999 ketika berumur 85 tahun. Solat jenazah ghaib telah dilakukan subhanallah di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi Al-Munawwarah pada malam 27 hari bulan Ramadan. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan Abu Ja'far At-Tusturi mengatakan, kami pernah menziarahi Abu Zur'ah Ar-Razi yang dalam keadaan sedang nazak di Masyahran. Di sisi Abu Zur'ah terdapat Abu Hatim, Muhammad bin Muslim, Al-Munzir bin Syadzan dan sekumpulan ulama lainnya. Mereka ingin mentalkinkan Abu Zur'ah dengan kalimah yang terdapat dalam hadis talqin, seperti mana sabda Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati daripada kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. So ulama-ulama hebat ni duduk di sisi Abu Zur'ah, nak talqinkan dia la ilaha illallah. Talqin tu maksud ajak dia kalimah la ilaha illallah, itu maksud talqin. Waktu orang nak mati tu kan, walau bagaimanapun mereka malu dan takut kepada Abu Zur'ah untuk mentalkinkannya. Malulah, ni yang duduk ni ulama orang hebat. Sallallahu alaihi Muhammad, takkan pula depa nak pergi ajak ulama ni dengan kalimah la ilaha illallah macam tu. Jadi depa pun malu. Lalu depa kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, mai kita bacakan hadisnya dengan sanad sekali. Soalan macam tu. Pada macam duk talqin la ilaha illallah tu nampak sangat macam nak talqin dia tu.
Lah ni kita baca mari kita baca hadis tu. Kita baca sekali dengan sanad tu macam duduk dalam majlis ilmu. Muhammad bin Muslim berkata, Ad-Dahhak dan bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, dia berkata daripada Abu Samad, daripada Abdul Hamid bin Ja'far, dia berkata daripada Saleh. Selepas itu Muhammad tidak meneruskannya. Abu Hatim kemudian mengatakan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia berkata, sallallahu alaihi Muhammad, mereka akhirnya tidak meneruskannya, tak jadi, dan kemudian mereka semua diam. Abu Zur'ah yang ketika berada dalam keadaan nazak mengatakan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia pun menyambungkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Muaz bin Jabal. Dia berkata, sallallahu alaihi Muhammad, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang, sallallahu alaihi Muhammad, akhir ucapannya dengan la ilaha illallah, pasti dia akan masuk syurga. Setelah Abu Zur'ah membaca hadis tersebut, dia pun terus meninggal dunia. Dia meninggal dalam, sallallahu alaihi Muhammad, pada akhir bulan Zulhijjah pada tahun 264 Hijrah. Inilah tuan-tuan beberapa kisah, sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang hebat yang mendapat husnul khatimah. Yang kita ni tak tahu lagi ni macam mana ni, tak tahu lagi keadaan kita macam mana. Cuma nak kena usaha dalam hidup kita ni supaya sentiasa melakukan kebaikan, sebab semua yang dapat mesti husnul khatimah bukan tang tu sahaja dia cuma nampak baik dia, bahkan sepanjang hidup dia mesti buat baik dan endingnya juga akan baik. Dia sifat dia macam tu. Dia tengok orang duk hura-huri, tiba-tiba dapat husnul khatimah ni jarang-jarang sekali lah. Kalau orang dapat husnul khatimah tu, cuba tanya balik apa yang dia buat sebelum daripada tu. Tak, orang ni banyak sedekahnya, orang ni banyak qiyamul lail, orang ni banyak di masjid, orang ni suka, ada aja benda yang dia buat yang akhirnya membawa dia kepada husnul khatimah. Kita kena tiru macam tu lah. Kita kena usaha macam tu. Sebab Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila nak sampai ajal tu ada situasi berlaku. Surah Al-Munafiqun ni cerita, ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, Allah sebut, wahai orang beriman, janganlah harta benda kamu dan anak pinak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Tu Allah pesan dulu. Yang menyebabkan kita ni lalai dalam hidup kita ni dua benda. Yang pertama, amwalukum. Apa dia? Harta benda kamu. Itu benda yang bagi kita lalai. Sibuk kerja, seronok tu, solat Jumaat nak cari tu, nak himpun yang ni, himpun yang tu, himpun yang ni, himpun yang tu, pun mati. Ya, salat Muhammad. Kemudian yang keduanya, wa amwalukum wa auladukum, anak pinak kamu pula. Ya, betul lah. Kita pun tahu yang tu. Yang inilah ujian yang paling besar kadang-kadang tu. Tuan-tuan, orang kata 10 akhir Ramadan ni mailah kita tumpuk-tumpuk ibadat bagi sungguh-sungguh. Pasal tahun depan tak tahu lagi ni sampai ke dak ni. Sallallahu Muhammad. Lagi hujung 10 akhir Ramadan nak masuk raya, cerah habis madrasah. Mana pi habis ni? Mana pi habis? Pasal apa? Anak pinak pekat balik. Sallallahu Muhammad. Ujian tak tu? Ujian. Bila balik rumah boleh tak nak buat qiyamul lail macam mana buat kat sini? Tak boleh dah, tak dia dah. So kalau betul-betul tahun depan tak dah lah, tak dah lah, rugi lah, rugi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ingat dua benda tu, ujian dua selalu mai dekat kita yang akan menyebabkan kita ni, sallallahu alaihi Muhammad, rugi. Amwalukum wala auladukum. Kemudian wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang beramal, yang melakukan perkara demikian, yakni harta benda dia dan anak pinak dia ni selalu menyebabkan dia lupa pada Allah ni, dialah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang rugi. Lepas tu macam mana nak buat ni? Apa yang kita kena buat? Allah sebut ni, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti adakumul maut.
infakkanlah harta kamu. Ini Allah suruh. Infakkanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Sebelum mai mati ni buat apa? Banyak infak. Tiap hari kena infak, kena bagi sedekah. Jangan duduk sayang, salih ala Sayyidina Muhammad. Jangan duduk simpan saja sayang. Kami baru ni subhanallah salih Sayyidina Muhammad, waktu kami pergi ceramah dekat Al-Ustaz, dekat dengan Zintuk, dekat dengan Zintuk ni salih ala Sayyidina Muhammad. Kat mana? Sintuk kita pergi hari tu. Sanglun dengan Sintuk, Changlun Sintuk. Sintuk dekat dengan UUM tu kan. Itulah hari tu lah. Subhanallah. Tuan-tuan, saudara Ahmad, nak dah habis-habis kuliah tu, ada seorang pakcik mai tegur saya. Kata, Ustaz, lepas tu dia pun ulur tangan. Dia tengok, ni isteri saya bagi. Dia akan salam. Siapa nak ambil? Apa ni begini? Subhanallah. Rantai punya besar. Subhanallah. Rantai mah punya lah besar. Rantai mah. Yang ni bagi infak untuk madrasah Ustaz. Ya Allah, saya terima kasih lah. Tak erti kita nak ucap terima kasih tu, tak erti lagu mana. Sebab kita tahu perempuan dengan barang kemas ni dia sayang sungguh-sungguh. Dia sayang, tambah jenis berat-berat besar-besar gitu kan. Cantik pula tu rantai. Subhanallah. Tuan-tuan, balik nilai tengok. Nilai dia tuan-tuan 16,000. Rantai tu 16,000. Saya simpan. Kat mana? Kat kampung, duduk dekat dalam kampung, corok nun. Dan saya simpan. Pasal apa dia bagi tu? Pasal nak simpan kat dia. Jadi hak dia lah tu. Tu jadi hak dia lah tu. Jadi hak dia dah. Tak berubah hak dah. Tak jadi faraid dah. Kalau mati pun jadi hak dia dah. Tu baru simpan sungguh-sungguh. Tu baru sayang harta sungguh-sungguh. Sayang harta macam tu. Salah simpan. Boleh bagi tu dengan nilai 16,000 tu. Allah. Ni kalau duit tu, dia berkepuk tu. Bagi barang kemas. Saya ingat nak lepas tu, ya Allah, Allah saja yang tahu betapa kasih dan sayang dia. Tapi kasih dan sayang dia pada harta tu, dia salurkan pada jalan betul yang jadi hak dia yang sungguh-sungguh. Kalau dia simpan, belum tentu jadi lagi hak dia. Dan ni baru orang sedekah. Allah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Bagi infak, sedekahkanlah, infakkanlah sebahagian daripada apa yang Allah berikan, yang kamu Allah berikan kepada dia sallallahu alaihi Muhammad, sebelum datang kematian kepada dia. Bila ni harta duk ada ni, dia sayang nak infak, dia sayang nak bagi, tiba-tiba mati mai depan dia. Ingat ni, Allah sebut ni, benda ni akan berlaku kat semua orang. Semua orang akan berlaku benda ni. Bila mati mai depan dia waktu tu, dia kata dekat apa? Apa yang dia kata? Allah sebut, fayaqula, lalu dia kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia kata, ya Allah, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan untuk menundakan sikit kematianku, sedikit waktu aja. Dah tak mau banyak-banyak, nak sikit aja. Nak tambah sikit aja lagi. Nak buat apa? Nak bangkit pergi sembahyang tahajud ke? Nak pergi jumpa orang minta maaf semua-semua ke? Nak pergi jumpa mak ayah ke minta maaf ke, peluk cium ke? Nak balik jumpa keluarga ke? Nak sujud sembahyang, sujud tak berhenti. Dah satu aja dia minta, Allah sebut dalam Quran, fa as-saddaqah, aku nak sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu sedekah tu apa ni, wa akum minas salihin, dan sallallahu alaihi wasallam, aku termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, subhanallah, dia tak minta banyak, dia tak minta yang lain, orang yang minta sedekah. Sebab sedekah itulah jadi banyak jalan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah sambung,
walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang. Sallallahu alaihi wasallam, bila sampai waktunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ni menerangkan tentang sallallahu alaihi wasallam, larangan kita menyibukkan diri kita dengan harta dan anak pinak sampai kita lalai daripada kita ni taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Juga tentang perintah untuk berinfak sebelum datangnya kematian, serta anjuran untuk bersegera melaksanakan amal soleh dan bertaubat sebelum ajalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tiba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala tuan-tuan. Kemudian dia sambung pula, petik pula ayat daripada surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 115 yang cerita tentang orang-orang ahli neraka yang dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sambung pula dengan surah Al-Hadid ayat ke-16. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang menceritakan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang fasik. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak lagi di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Surah Hadid ayat ke-16. Hadis yang dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang terkait dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perintah Allah untuk banyak kita mengingati mati dan kita membatasi angan-angan kita ni. Kita tengok pada hadis yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok pada hadis yang pertama. Hadis pertama daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pundakku ataupun bahuku seraya berkata. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang bahu dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asri Ismail sebut tadi itu betul dah, tengok sikit. Dia kata sallallahu alaihi wasallam teruk kita kena apa? Mana dia atas? Scroll Rauf terlepas dah kata.
Tu teruk kita kena belasah kat dalam kubur sebab anak-anak berebut harta yang kita tinggalkan. Salat Muhammad. Bila anak-anak kita duk berebut harta dan tak faraidkan harta tu dengan betul, mak ayah dia tak ada lah kena apa-apa. Cuma yang berdosa tu anak yang diamanahkan untuk mengagihkan harta tu. Kemudian Salih Alaihi Muhammad, dia tak tunaikan tanggungjawab dia untuk mengagihkan harta mengikut faraid. Bila tuan-tuan ada harta, kemudian tuan-tuan mati, bila kita mati, anak-anak kita, terutama biasanya anak seorang anak yang diamanahkan, yang sulung tu diamanahkan untuk mengagihkan, buat pengagihan harta dengan sempurna mengikut faraid. Tiba-tiba dia tak buat. Bila dia tak buat, apa jadi kat orang yang mati tu? Dia tak ada apa-apalah kat dia. Yang berdosa ialah yang tak mengagihkan harta tu dengan sempurna. Berdosalah dia sebab dia tak faraidkan elok-elok. Masalah dia ialah sedihlah mak ayah tu dengan harta yang dia tinggal, anak-anak jadi pecah belah. Tuan-tuan suka ada anak yang sulung keling, anak yang bongsu? Suka tak kita tengok anak-anak kita tak bercakap sama-sama satu sama lain? Suka tak? Suka tak kawan ni musuh dengan anak-anak kita yang besar sama-sama, yang kecil-kecil tu duduk kawan sama-sama tu, duduk kecil tu peluk hang aku tu sebagainya. Tiba-tiba depan mata kita dia duduk berkelih sama-sama. Bukan berkelih sekali, berkelih putus saudara. Sedih tak? Sedih tak? Tahu tak punca tu apa? Punca tu kita tinggalkan harta kat mereka. Bukan sekat kita tinggal harta, kita tak tinggal ilmu untuk menguruskan harta dengan betul. Maka akhirnya mereka terikat dengan harta, dan akhirnya mereka berkelih, dan akhirnya mereka bergaduh sama-sama mereka, dan semua Allah SWT, dan Allah SWT hancurlah hati mereka, hancurlah hati kita. Duk tengok Salih Alaihi Muhammad keadaan dia macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah yang berlaku. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Salih Alaihi Muhammad, Rasulullah SAW pegang bau dia. Lalu Rasulullah pesan dekat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jadilah kamu di dunia ni macam orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu hidup dekat dunia ni macam orang asing atau seorang yang mengembara. Orang asing ni macam mana? Dia tak ada apa-apa lah. Orang mengembara ni macam mana? Kalau dia simpan bekal kat dia sikit, apa dia nak lalu? Bukan nak simpan tanah lagi, simpan beli rumah lagi, beli. Dia akan orang lalu saja. Ingat macam tu lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sallallahu alaihi Muhammad, bila kamu berada pada petang hari, janganlah kamu tunggu sampai esok pagi. Bila kamu berada pada pagi hari, janganlah kamu menunggu sampai petang hari. Pergunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum kematian kamu. Manfaat betul-betul. Tengah sihat kan, buat elok-elok, sebab nanti sakit tak boleh nak buat dah. Waktu hidup kan, buat sungguh-sungguh, sebab mati ni tak boleh nak buat dah. Tak apalah sehari petang, ada jaminan tak sampai kat petang sehari ni? Tak ada jaminan. Maka jangan tangguh petang nak buat satu benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Di dunia ni manusia adalah orang asing, dan tempat tinggal yang hakiki ialah syurga. Di syurgalah diturunkan kedua orang tua kita, yakni Adam dan Hawa. Kita yang pertama kali, Saudara Semat. Namun kepada syurga jualah tempat kita akan kembali nanti, insya-Allah, dengan kurnia dan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di dunia ni manusia ni hanya pengembara dengan amalan-amalan saleh dan meninggalkan amalan-amalan keburukan. Seorang pengembara, dia tidak akan mengambil harta benda dunia, harta benda, kecuali sebatas keperluan dia saja.
Dunia adalah tempat ataupun negeri persinggahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedangkan akhirat adalah negeri tempat tinggal yang kekal abadi. Kerana itu, carilah bekal daripada tempat persinggahan kamu untuk menuju kepada tempat tinggal kamu yang sebenar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad bin Allan rahimahullah ta'ala berkata, ini tuan-tuan boleh buat catatan, jika kamu di petang hari, maka awalkanlah dia dengan perkara yang menguntungkan. Jika kamu remehkan dia dengan menunggu di waktu pagi, jangan kamu remehkan dia dengan menunggu di waktu pagi. Dia kata, kalau kamu duduk petang hari ni, jangan duduk kalau kamu duduk petang hari ni, segera cari benda yang boleh menguntungkan akhirat kita ni. Jangan tunggu sampai masuk waktu pagi ni. Jangan kita duduk remeh-remehkan dia. Bertaubatlah dari dosa-dosa kamu, sebab berapa banyak manusia yang mati padahal di malam harinya dalam keadaan dia sihat. Tidak? Berapa ramai yang manusia yang mati Sallallahu alaihi Muhammad padahal malam tadi sihat elok saja. Elok-elok tak ada, meninggal. Allahumma salli ala sayyidina. Itu tuan-tuan, saya nak pesan kita ni Sallallahu alaihi wasallam, janganlah duduk cari Allahumma salli ala sayyidina masalah dengan orang. Jangan duduk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Biar kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan duduk ada masalah dengan siapa-siapa. Buat ibadat jangan duk bertangguh. Fastabiqu, ada berapa benda? Dua benda ni. Tiga benda ni. Nombor satu, dalam bab ibadat jangan tangguh, cepat-cepat buat. Duk waktu pagi jangan tangguh waktu petang. Nombor dua, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam bab bertaubat jangan tangguh. Asal buat salah, terus saja bertaubat. Jangan tangguh-tangguh taubat. Yang ketiga, kalau ada masalah, jangan cari masalah dengan orang. Dan kalau ada masalah dengan orang, selesaikan cepat-cepat. Boleh tak kita ada problem dengan orang, kita fitnah orang ke, kita buat perangai dengan orang ke, tiba-tiba mati tak sempat dia minta maaf, boleh dia tak? Macam mana dengan urusan dia dengan manusia tu? Selesai tak? Tak selesai. Faham tak? Maka jangan bagi ada masalah dengan orang, sebab penyelesaian dengan orang lagi susah lagi dengan penyelesaian dengan Allah. Dengan Allah boleh minta ampun, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Tapi dengan manusia yang lain, bukan cerita dah mati, waktu hidup pun dia susah nak maafkan orang. Boleh faham tu? Boleh jadi tak kita ada masalah dengan mak ayah kita, tiba-tiba mak ayah kita meninggal dalam keadaan kita tak sempat nak minta ampun, minta maaf. Dia beban dengan mak dia, dia beban dengan ayah dia. Dalam keadaan dia beban, hang macam mana mak? Aku tak boleh, tengah duduk geram ni, tengah duduk sakit hati dengan mak ayah, dengan ayah aku ni. Tapi tak apa, nanti bagi aku reda sikit, nanti bagi aku time, bagi aku masa, selagi aku reda sikit, tak apalah, bincang elok-elok dengan dia. 2 hari orang telefon, Assalamualaikum, salam, nak kena balik pasal apa? Ayah meninggal. Tak payah nak kena balik pasal apa? Mak meninggal. Waktu tu lagu mana?
Bila teriak, mak saya, mak ampun saya, mak saya minta maaf, mak saya salah, mak. Jadi apa dah? Jadi apa dah? Tak boleh nak buat apa dah. Lepas tu duduk telefon ustaz. Ustaz, saya ada masalah dengan mak saya, ustaz. Saya tak sempat nak minta ampun kat dia. Saya minta bilang, pergi kubur mak, ampun mak saya, mak, ampun mak saya, mak. Jadi apa? Jadi apa? Saya sebut. Suami isteri sama. Saya sebut. Jangan duduk ada masalah. Dia orang lagi dekat dengan kita, lagi banyak masalah dengan kita. Orang jauh dengan kita, kurang masalah dengan kita. Sebab tu anak-anak yang duduk jauh, dia tak rasa banyak salah dengan dia. Betul tak ni? Anak duduk jauh dengan anak duduk dekat, siapa yang berasa macam buat perangai banyak? Faham tak faham soalan? Yang duduk dekat lah. Pasal apa? Duduk depan mata kita. Sagi adalah salah cakap dia lah, salah buat dia apa. Ada seorang tu dia merajuk dengan mak dia. Dia kata apa? Ustaz, saya nak buat rumah warga emas. Saya nak bagi orang tua-tua ada rumah warga emas. Tak bagus ni, bagus, niat bagus. Tahu pasal apa? Ustaz, saya nak cerita macam mana saya boleh buat tersampai idea. Ni bukan cerita saya ni, cerita orang lain. Dia cerita pada ustaz tu cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, pasal mak saya belah mak saya ni sakit lama duduk dengan saya. Selalu kecil hati dengan mak ni. Kecil hati dengan mak. Ustaz tahu tak, mak nak makan apa? Nak makan nasi lemak. Saya pergi cari nasi lemak yang paling sedap, pergi kat dia. Pergi hantar. Nah, mak makan nasi lemak. Nasi lemak mana hang beli ni tak sedap langsung. Kadang nasi lemak mana hang beli ni tak sedap langsung. Tak sukalah ni beli ni semua. Tak. Ustaz tahu kakak saya yang duduk jauh tu, dia satu hari dia balik, dia beli nasi lemak yang sama Ustaz. Dia bagi kat mak saya. Sedap hang tengok kat hang beli nasi lemak gua nah. Cik hati saya Ustaz. Tahu pasal apa? Tahu pasal apa tu? Pasal duduk dengan dia. Sebab tak kenal lah Ustaz. Apa yang kakak saya ke abang saya yang balik pada jauh-jauh tu, yang mai tu, Allah hebat lah, bagus lah. Saya yang duk jaga dia tiap hari ni tak pernah yang elok. Cik hati saya Ustaz. Betul, tuan-tuan jawab betul-betul ikhlas. Betul tak jadi lagu tu? Pasal apa? Pasal yang duduk dekat kita. Orang yang duduk dekat dengan kita lagi banyak masalah dengan kita. Yang duduk jauh semuanya baik. Pasal apa? Pasal dia duduk jauh, dia jarang jumpa. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah Muhammad. Tuan-tuan, maksudnya lagi kita dekat dengan dia, lagi kita ada banyak masalah dengan dia. Antara orang yang paling dekat dengan kita siapa? Suami kita, isteri kita. Lagi ada banyak masalah dengan dia. Pasal duk mengadap muka dia tiap hari. Betul ya nak? Tengok tu isteri orang tu baik jangan suami dia tu. Baiklah kita jangan-jangan duduk dengan dia. Capi duduk dengan dia 3-4 hari, tengok lagu mana punya meletup perang dunia ketiga ke keempat kan, kita pun tak tahu lah kalau orang tu. Betul lah saja. Ada seorang tu dia cerita. Saudara Rasul Muhammad. Dia di masjid, ada tu imam, seorang tu imam masjid, imam utama masjid, kahwin dah dekat 10 tahun dah kot kahwin dah. Anak pun ada dah, seorang dua lah, 2-3 orang lah anak dia. Tu imam ni, isteri dia ni punyalah baik. Orang Penang cakap baik. Punyalah baik. Isteri suami ni sampai tak dan nak buat apa, isteri sambut dulu. Nak tak pinggan, isteri tak pinggan. Buh nasi, isteri tu buh nasi. Sallallahu Muhammad. Tinggal tak tolong suap kat mulut je depan orang ni. Ambil, kira nak basuh tangan ni, kira siap-siap makan tu, isteri main ulung tu, ayat tak ada basuh tangan ni. Dalam majlis ni, isteri tu punya khidmat dekat suami tu memang macam tu. Hebat tak ni? Saya pernah tengok orang macam ni. Saya pernah tengok seorang isteri yang khidmat dekat suami dia. Dan saya sangat kagum.
Dekat Indonesia tu Syekh Ustaz Syamad, ulama tu, Allah isteri dia, ya Allah, so pegang beg dia siapa. Dia kata betul sungguhlah, isteri ni Allah kurniakan dekat dia, isteri tu Allah kurniakan dekat dia bukan sekat seorang suami tapi seorang ulama. Dia khidmat tu bukan sekat untuk suami, dia khidmat pada ulama tu. Oh, hebat Allah bagi kat dia. Dan dia bersungguh-sungguh pegang beg, angkat beg yang suami duduk. Orang tu ramai lah Tok Guru kan. Isteri dia angkat, isteri dia pergi kat kaunter lagi uruskan tiket. Saya kata ya Allah, hebat. Saya pernah tengok orang itu, dia khidmat kat suami dia. Sampai ustaz ni takjub. Ustaz ni kata dekat si imam, dia kata Masya Allah, tahniahlah imam, Allah kurniakan isteri yang macam ni. Saya tengok sangat bahagia, saya pun naik cemburu bila tengok bila si ustaz ni kata dekat depa pasangan suami isteri ni, imam dengan isteri ni yang khidmat kat suami dia ni, duduk macam tengok sama-sama depa, tengok macam dia kata, saya ni salah sebut ke, saya salah cakap ke imam? Depa diam, kata saya tak apalah, saja nak sembang ustaz, tak ada apa. Depa duduk orang duduk, saya nak sembang ustaz, nak beritahu jangan ustaz duduk menilai suasana di depan ni dengan saya sembang apa yang ustaz nampak dengan apa yang berlaku di belakang. Sebenarnya perkahwinan kami ni dijodohkan oleh ibu dan ayah kami. Dan isteri saya ni, dia tak terima saya. Dia tak terima saya. Ustaz bukan tak terima saya waktu perkahwinan tu, dia tak terima saya sampai hari ni. Sampai hari ni. Disebabkan dia terpaksa menerima pilihan daripada keluarga dia dan dia nak meraihkan mak ayah dia, maka dia terimalah. Dan ayah suruh, mak suruh, maka terimalah perkahwinan dia. Tapi pada malam pertama tu, lepas saja majlis akad nikah, malam tu sallallahu alaihi Muhammad, malam tu Allahumma salli alaihi Muhammad, isteri pun minta cerai. Dia kata, abang, alhamdulillah kita dah berkahwin, saya telah tunaikan apa yang diperintahkan oleh ayah saya, kita dah kahwin dah, maka sampai waktu dia, abang ceraikan saya. Kita saya tak tahu nak sebut macam mana Ustaz. Saya dah dia tak boleh nak terima saya, bukan dia paksa hati orang. Tak apalah, esok dia kata esok kita bincang. Kita penat letih. Esok lepas main subuh, esok abang pun tak ada bertugas di masjid. Esok lepas main subuh jemaah kita bincang. Dia pun bangkit lepas tu subuh tu main jemaah sama-sama. Lepas main jemaah, suami dia kata apa? Okey, kita nak bincang. Dia kata tak apalah, esok kita bincang. Isteri dia kata. So tertunda lagi esoknya. Dan tak berapa hari pula, abang kita pun dah berapa hari dah ni, saya ingat eloklah kita bercerai. Tak apalah, dia kata esok kita main subuh jemaah sama-sama, kemudian kita bincang. Demikianlah berterusan tuan-tuan. Setiap kali dia lepas main subuh berjemaah tu, isteri dia akan kata tak apalah, nanti kita bincang lain. Sampai tuan-tuan sekalian hampir 10 tahun dan mungkin dah belah tahun. Dan itulah permintaan isteri daripada setiap pun. Permintaan isteri daripada isteri. Dia kata, Ustaz Syamad, lepas tu pasal apa yang kau dah setiap kali dah minta malam tu, minta esok main jemaah, kemudian tak jadi pula, minta tangguh pula? Dia kata setiap kali suami saya imamkan saya duduk di belakang dia, waktu tu hati saya jadi tenang, dan saya rasa macam saya tak patut untuk saya Syamad berpisah dengan suami saya ni. Tapi bila main belah malam pula, saya tak boleh kata, tak boleh nak lawan kat hati saya yang saya tak boleh nak terima ni suami saya. Minta dia. Itu yang berlaku dalam kehidupan dia. Ustaz, tapi tak menghalang dia daripada dia berkhidmat sebagai seorang isteri. Saya nak cerita. Sebab tu Allahumma salli alaihi Tuhan, apa pun masalah kita dengan siapa-siapa, memang hati kita ni tuan-tuan sekalian susah nak terima kadang-kadang. Tapi ingat, subhanallah tuan-tuan, salli alaihi Muhammad, kita ni tak tahu keadaan kita ke depan ni lagu mana. Sehari itu depan tu boleh lagi kan bertahan lagi, bolehkah lagi nak sempatkan nak minta ampun, nak minta maaf dengan dia. Seorang isteri yang dia tidur dalam keadaan dia membelakangkan suami dia dengan maksud dia tak redha pada suami dia pada malam tersebut.
maka dia tidur dalam keadaan dilaknat oleh Allah sampailah suami dia redha dekat dia. Seorang isteri yang keluar pada rumah tanpa izin daripada suami dia, dia keluar pada rumah, mungkin kat merajuk ke, ada bebai ke, ada tak puas hati ke, tak puas hati, start kereta, keluar pergi tanpa izin, dia duduk dalam perjalanan dilaknat oleh Allah sampai sehari dia minta ampun dan dapat semak kemaafan ataupun baik-baik balik pada suami dia. Dia bayang tak puas hati, geram bergaduh, tak apalah, aku suka lah, hang punya pasal lah, beralih sana, hang beralih sini, malam tu mati. Malam tu mati, tak mati isteri pasti suami. Macam mana? Dia mati dalam keadaan dia duduk dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu cerita suami isteri ke, cerita mak ayah ke, cerita sama-sama siapa-siapa ke, salih alaihi Muhammad, ada masalah apa, bagi selesai elok-elok, sebab tak tahu ke depan dia lagu mana. Lepas tu ingat 3 benda ni saya sebut ni. Nombor 1, benda-benda baik-baik buat cepat-cepat, jangan tangguh. Yang kedua, dosa kita buat, taubat cepat-cepat, jangan tangguh. Yang ketiga, urusan orang, ada masalah dengan orang, selesaikan cepat-cepat, jangan bertangguh. Sebab apa? Sebab salih alaihi Muhammad, Allah sebut dalam ayat yang kita baca tadi ni, salih alaihi Muhammad, Allah kata apa? Salih alaihi Muhammad, wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang bila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada hadis yang berikutnya, pada pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya kepada kita semua. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.